Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah nasta'inuhu nasta'di alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini sama-sama sebagai biasa kita memanjatkan syukuran setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnianya dan kehendaknya juga maka dapat bersama kita berkumpul pada dengan puas dia. Dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian sebagaimana biasa kita isilah sedikit banyak perkara yang boleh memberi atau menambahkan fadilah ilmu kita dan juga memberi manfaat kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan anda difahamkan ni malam pertama lah suara ni kuliah, tidak? Terus ada kupah aku tengok. Jadi untuk kuliah yang lalu kita dah habis tajuk yang keempat kita tu. Itu tajuk apa yang lah kita? Tanya sikit. Apa tajuk yang kita kongsi yang lah gitu? Pendustaan kata Allah Taala dan Nabi. Dan beberapa bulan telah kita ataupun saya mereka perkara itu satu persatu. Dan sebelum puasa itu kita dah habis lah. Saya dah ketengahkan kepada tuan-tuan beberapa hadis Nabi yang masyhur di Nusantara dan dia bukan hadis Nabi. Kadang-kadang dia ni kata-kata ulama saja kan. Ingat lagi? Kita ingat tu. Tapi kita dah habis baju lah. Tapi esok-esok bila kita lalu tajuk-tajuk yang lain, kita akan sentiasa refresh balik lah macam biasa lah. Jadi hari ni sepatutnya kita masuk tajuk yang baru lah. Tapi yang nak fikir-fikir mana-mana surau yang nak pergi pun untuk malam yang mula-mula lepas Ramadan ni kita ataupun apa nama kita buat tausiah umum saja. Boleh? Pasal lepas hari raya ni kita ingat boleh beza lah sikit keadaannya. Sebagaimana ramai orang bulan puasa tu kita ingat ramai juga orang lepas raya. Tapi hakikatnya tidak begitu. Kadang menyedihkan juga lah. Kadang-kadang bulan Syawal ni memang tak ada orang. Bahkan ada setengah surau dia tak mula lagi bulan Syawal ni. Tunggu habis bulan Syawal. Habis Syawal habis bila? Habislah dia. Kan? Tapi tak apalah. Patutnya bila bulan puasa ni dia panggil bulan latihan. Maka lepas puasa tu ramai. Tapi tiap-tiap tahun pun lagu tu lah. Lepas tu lepas puasa ni kita bagi azab baru. Tak? Semangat baru. Kadang-kadang harapan pun baru juga. Semua baru. Tapi orang yang tak baru duduk lagu ni je. Kadang-kadang kurang lagi lah daripada biasa. Nak tunggu lepas bulan Syawal nanti kita pun tak salahkan juga lah pasal muraya tak? Tapi hari biasa muraya apa ya? Kalau satu hari boleh dah kata pergi open house. Ini hari biasa pun tak ada orang. Saya pun heran. Saya malam tadi patutnya kuliah di satu surau di Sungai Buloh. Tapi orang yang tak baru duduk lagu ni je. Kadang-kadang kurang lagi lah daripada biasa. Nak tunggu lepas bulan Syawal nanti kita pun tak salahkan juga lah pasal muraya tak? Tapi hari biasa muraya apa ya? Kalau satu hari boleh dah kata pergi open house. Ini hari biasa pun tak ada orang. Saya pun heran. Saya malam tadi patutnya kuliah di satu surau di Sungai Buloh. Nanti kita pun tak salahkan juga lah pasal muraya tak? Tapi hari biasa muraya apa ya? Kalau satu hari boleh dah kata pergi open house. Ini hari biasa pun tak ada orang. Saya pun heran. Saya malam tadi ini hari biasa pun tak ada orang. Saya pun heran. Saya malam tadi patut tak tahulah tuan-tuan saya dah pernah urai hari itu dalam pendustaan pada Allah Ta'ala dan Rasul tu. Saya dah masuk sikit bab kategori hadis ni. Betul tak? Saya dah bagi tahu. Mungkin ingat tak ingat lah. Hadis ni tuan-tuan secara umumnya mana dia apa? Kata-kata.
Orang Arab ni kalau kata hadis, dia panggil dari sudut bahasa dia ialah kata-kata. Kalau kita duk faham bila sebut hadis ni hadis Nabi lah, sebenarnya tidak begitu. Dari sudut syarak ya, hadis ni hadis Nabi. Tapi dari sudut bahasa, bila sebut hadis ialah kata-kata. Nampak? Sebab tu kadang-kadang Quran pun disebut sebagai hadis. Nabi kata fa inna khairal hadis kitabullah. Satu riwayat sahih, Nabi kata sebaik-baik hadis ialah kitabullah. Tuan-tuan tengok kalau ada setengah ustaz, saya pun kadang selalu baca juga hadis ni. Dia panggil khutbah tu an-nasihah. Sahabat bila nak mengajar, mereka sering membuka majlis dengan satu khutbah, satu muqaddimah, dia panggil khutbatul hajah. Itulah. Dia puji Allah Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah, kemudian dia syahadah, kemudian dia buka dengan muqaddimah ini. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Itu dipanggil khutbatul hajah. Istilah dia dalam syarah lah, dia panggil muqaddimah kepada ucapan. Ibnu Mas'ud kata ramai sahabat bila nak cakap dia buka dengan hadis. Itu hadis Nabi. Nabi kata sebaik-baik hadis ialah kitabullah. Pasal apa? Pasal hadis ni sebenarnya kata-kata. Sebaik-baik kata-kata ialah kata-kata Allah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik amalan ialah amalan Muhammad. Kemudian Nabi kata wasyarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara ialah perkara baru yang direka oleh manusia. Nampak? Sampai habislah. Nak cerita hadis tu tahu makna kata-kata. Namun dia sebut syarak, bila sebut hadis dia lebih merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis Nabi ni kadang-kadang dia memang kata-kata Nabi. Betul duk baca selalu mutaqabul hadis tu kan. Kalau ada qala Rasul, qala Nabi ataupun sami'tu Nabi yaqul, dalam lafaz umpama itu Nabi kata, aku dengar Nabi kata, diriwayatkan daripada Nabi, itu dia panggil marfu', terangkat pada Nabi. Memang Nabi kata. Tapi ada setengah hadis ni tuan-tuan dipanggil hadis juga, tapi Nabi tak kata, yang kata tu sahabat. Banyaklah kalau tuan tengok dalam buku hadis ada. Tak semua ni pun belik kan. Kadang-kadang bukan Nabi kata, sahabat kata. Tapi dia juga dipanggil sebagai hadis. Pasal apa? Pasal memanglah dia kata-kata. Kadang-kadang dia sandar pada Nabi, kadang-kadang dia tak sandar pada Nabi. Dia sudut zahir. Kalau saya nak berkongsi ni pun hadis Nabi, tapi dia kata-kata sahabat. Nama dia Utbah bin Ghazwan. Satu hari Utbah ni dia bagi khutbah. Macam kita lah. Ustaz nak berkongsi, nak bagi tazkirah kan? Dia pun sama juga, dia bagi tazkirah pada sahabat yang lain. Sahabat sama sahabat ni dia sering bagi tazkirah sesama mereka. Bahkan sahabat ni tuan-tuan, bila Nabi dah wafat, sahabat ni ada yang jadi ketua di negara Islam yang lain. Hantar orang tu pergi sana, hantar orang tu pergi sini kan. Muawiyah pun sama. Muawiyah pun bila Nabi dah wafat, naik khalifah Islam, dia dihantar ke satu tempat untuk jadi ketua. Dia ni sahabat Nabi dah, alim dah, tapi masih lagi duk tulis surat pada sahabat yang lain minta nasihat. Contoh dia minta nasihat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tak nasihat dia. Kan? Macam itulah kita. Jadi sahabat dan sahabat pun sama, dia bagi tazkirah, bagi perkongsian sikit sebanyak. Jadi khutbah ni pun sama, dia bagi khutbah kepada sahabat yang lain. Satu hari seorang sahabat yang lain, Khalid, dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata Utbah bin Ghazwan bagi tazkirah pada kita. Ini yang disebut dalam Sahih Muslim. Hadis sahih lah. Kata-kata sahabat ni sahih lah. Utbah kata apa? Mula-mula Utbah puji Tuhan. Dia kata khatabana Utbah bin Ghazwan. Satu hari sahabat nama Utbah ni dia bagi khutbah kat kita. Bagi ceramah lah, bagi tazkirah lah. Fahamidallah, dia puji Tuhan, dia puji Allah Ta'ala. Memanglah sebelum kita nak menyampaikan satu perkara, kita puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la
wala udwana illa 'alal zalimin. Kita pun sama juga, kita kerja pejabat kan. Kita nak mesyuarat. Jangan terus kepada mesyuarat. Puji Allah Taala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Itu dia panggil adab. Kita nak bermesyuarat ataupun kita nak menyampaikan satu perkara. Puji Tuhan. Bukan dalam agama saja, dalam hal apa-apa pun. Yang tunggu ustaz nak ceramah, ustaz sebut alhamdulillah. Tuan nak bermesyuarat, nak mesyuarat surau, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu paling kurang. Tapi kalau tuan-tuan boleh baca panjang macam saya duk baca tu lagi bagus. Ada syahadah. Tak, ada selawat Nabi bagi panjang sikit lagi bagus. Nak bagus lagi, baca satu ayat Quran, baca satu hadis Nabi. Lepas tu baru kita mula. Itu lagi bagus lah. Macam khutbah Jumaat lah macam tu lah. Kan? Dia puji Allah Ta'ala. Fahamidallah wa asna alaih. Kata Khalid, khutbah ni puji Allah Ta'ala. Kemudian dia mula berkata-kata. Dia kata apa tuan-tuan? Ini peringatan pada kita lah ya. Lepas raya memanglah nak bagi refresh balik. Dia kata pada sahabat yang lain, dia kata inna dunya qad azanat bisurmi. Mula-mula sekali disebut, dia kata sesungguhnya dunia telah sampai kepada penghujung. Saya ulang balik ya. Dia kata inna dunya qad azanat bisurmi. Dia kata dunia ni dah sampai kepada penghujung. Waktu dia mula-mula beringatkan kita. Wa walad hazza, dia kata. Dan dia ni umpama orang yang musafir mai rumah kita, kita layan, kemudian waktu dia nak balik tu, dia dah pakai kasut lah. Macam itulah perumpamaan dunia. Tuan-tuan, dunia ni dia akhir zaman ni dia hujung. Dah hujung lah. Macam orang datang rumah kita, kita layan dia gerubak-gerubuk, kemudian dia pakai kasut nak balik. Macam itulah perumpamaan dunia. Sebab tu tuan-tuan kita belajar Isra' dan Mi'raj. Kan Nabi naik ke langit, dia katakan Nabi melihat dunia. Allah Ta'ala tunjuk dunia pada Nabi ni umpama seorang wanita yang tua. Dah cerita dunia ni berapa ribu tahun dah dunia ni? Berjuta lah kan. Dah tua lah dunia ni tuan-tuan. Gua kata dunia tua, kita pun tua. Tak? Kau rasa muda ke? Ada orang 50 tahun nak jadi ketua pemuda ke? 50 tahun bagi orang lain lah. Kita dah tua lah tu. Nabi pun tua tuan-tuan. Nabi pun tua. Nabi satu hari dia nampak tua, Abu Bakar tengok dia nanti tua dah Rasulullah. Ya sahabat baik kan. Saja nak slow sikit. Ini riwayat Ahmad tapi dia dhaif. Tapi bolehlah kita nak kongsi. Abu Bakar kata pada Umar, Abu Bakar kata pada Nabi, ya Rasulullah, syita ya Rasulullah. Sebut tu syita, bukan syita. Syibta. Kamu ni dah tua ya Rasulullah. Abu Bakar kata ke Nabi, dia tengok Nabi ni macam dah tua, umur 60 lah, tua lah kan. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kau dah tua ya Rasulullah. Nabi kata pada Abu Bakar, Nabi kata, syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nabi ni dia tua dah masa tu. Kan? Tapi Nabi kata yang mentuakan aku bukan umur aku. Tapi yang mentuakan aku ialah beberapa surah dalam Quran. Itulah surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan juga surah Idza Syamsu Kuwirat. Pasal apa? Pasal 5 surah ni tuan-tuan, surah sebut keadaan dunia semasa kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza biharu sujirat sampai habis lah. Surah ni sebut pasal hari kiamat. Allah Taala kata idza syamsu kuwirat. Nabi ni tua memanglah tua, tapi Nabi kata yang mentuakan aku sebenarnya ialah beberapa surah dalam Quran yang sebut tentang perihal dahsyatnya akhirat. Tua-tua semua. Sebab tu kita umur tua tak apa, orang tua pun. Tapi kita kena, kalau betul-betul kita jadi tua ni, pasal kita duk fikir untuk nasib kita ke akhirat. Kita kena sedar diri juga kadang-kadang. Tapi kadang-kadang setengah orang dia tak sedar diri. Dia ingat dia muda. Kan? Bulan puasa karaoke buka lagi. Kalau karaoke tempat orang pusat hiburan, kita tak kisah. Ni karaoke tempat diam ni. Bulan puasa tu buka dia. Bukan tutup, dia pakai bulu dia kan. Kan?
Patut bulan puasa rehat lah. Tapi buka lagi. Sampai pukul 12 malam dia tak kira. Lepas tarawih dia mula. Pukul 10 dia mula. Dia tahu maya 8 rakaat je. Pukul 10 dah tentu habis. Gerbang-gerbung sampai 12 malam, 1 malam, 2 malam. Saya pun heran juga. Tak erti nak hormat orang. Jauh tak berapa jauh lah dengan surau kami tu. Tapi yalah. Tak hormat kan. Lepas tu bulan puasa memang lah menyanyi betul lah. Karaoke tom yam biasa. Bukan pusat hiburan. Ni kedai-kedai tom yam. Bulan puasa tak erti nak tutup karaoke tu. Kalau datang pula lepas isyak semua tua-tua. Kau pergi tak puasa karaoke kat kedai-kedai tom yam. Kalau sini tak tahulah ada tak ada kan. Singapura ada lalu 3 tempat. Kau tengok pukul lepas isyak banyak orang muda. Kau tengok lepas pukul 11 atau pukul 12 tu tengok banyak orang tua tu kan. Kadang-kadang siap bawa kawan apa? Girlfriend. Siapa kan? Tahu? Dia tak rasa dia tua. Kalau 60 tu tua lah tu. Kubur kata pergi, rumah kata mari. Rumah kata mari, kubur kata pergi. Kan? Tengok muka tu memang macam dah tua. Kau tak tahu lah mata saya salah. Tapi duk karaoke lagi tak kira malam puasa tak puasa. Saya pun heran juga. Ni pasal tak sedar diri lah. Kita tak nak jadi begitu. Tua umur ni tua lah. Tapi kita kena tua ni, orang kata duk fikir untuk nasib kita dah akhirat. Kena fikir jugalah. Memanglah kita tak ada sempurna mana. Harus cakap dia pun 2 kali 5 juga. Tapi kita kena ingat. Dia panggil sesama kita. Apa? Berfikir tu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam satu risalah ni, pasal apa kadang-kadang kita orang Islam ni salah anggap. Dia kata, kalau lah, saya tak ingat matan tu Arab, tapi saya sebut matan dia dalam bahasa Melayu lah. Satu risalah dia, boleh jadi Minhajul Abidin, boleh jadi Bidayatul Hidayah, boleh jadi apa nama Ayyuhal Walad. Dalam mana-mana risalah Imam Al-Ghazali dalam bab tazkirah ni, Imam Ghazali ada sebut satu pesanan. Dia kata apa? Dia kata kalau kita tak boleh capai kemewahan dan kebahagiaan di dunia melainkan dengan bersungguh-sungguh, macam mana kita nak capai kebahagiaan di akhirat melainkan dengan bersungguh-sungguh juga. Tuan-tuan duduk saja kat rumah, tuan-tuan ingat boleh dapat duit tak? Boleh dapat duit? Tak ada, melainkan kalau apa kita orang kaya. Kan? Duk goyang kaki kat rumah. Tak dapat tu. Tak ada pendapatan kita. Jadi kita kena berusaha. Baru dapat hasil. Jadi sama juga akhirat. Kalau kita tak boleh capai dia kata kebahagiaan dunia melainkan dengan bersungguh-sungguh, kenapa kamu harap kamu boleh capai kebahagiaan akhirat melainkan dengan bersenang-lenang dan tak bersungguh-sungguh? Nampak? Dunia ni kita kalau tak bersungguh-sungguh kita tak dapat. Jadi akhirat kata Imam Al-Ghazali lebih lagi lah. Sebab tu kita tak boleh merasa cukup dengan ibadah yang kita buat. Kena sentiasa lah. Walaupun kita sikit pun tak boleh istiqamah, tapi kena tambah lah juga sikit sebanyak. Nampak? Kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita pun sama. Kat dunia ni memang kena buat macam tu. Kan? Baik. Nabi kata dunia dah sampai yang tadi kan. Abu Bakar kata pada Nabi, ya Rasulullah, qad syitta, wahai Nabi, kau ni dah tua. Nabi kata yang mentuakan aku ialah beberapa surah dalam Quran. Kita macam tu lah, umur tua tak apa, tapi kita kena berfikir. Kita baca Quran, sebab tu kita kena tengok juga terjemahan dia. Tengok Allah Ta'ala kata idza syamsu kuwirat, bila langit ni ditakwir. Kau tahu takwir apa? Kau pakai serban tu kan? Pakai serban takwir lah tu. Kata Imam Suyuti, bila pakai serban sunat ditakwirkan di atas kepala. Takwir ni mana pusing? Pusing 2-3 kali pusing. Keluar tu apa? Keluar belakang. Takwir ni mana pusing? Allah Ta'ala kata bila langit ditakwir, diterbalikkan, dipusingkan. Nanti ada surah-surah ni buat aku jadi tua. Aku fikir macam mana. Tahu? Jadi kita pun macam tu juga lah. Bukan kata akhirat saja, kematian, kubur macam tu juga. Tahu? Osman bin Affan tuan-tuan, bila dia lalu kubur dia mesti menangis. Sampai pembantu dia tanya, pasal apa kau menangis? Dia kata aku dengar Nabi kata awalu manzil
al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Kita lalu kubur tak nangis kita, tapi dia lalu kubur nangis. Pasal apa dia kata? Pasal aku dengar Nabi kata kubur ni adalah awal-awal rumah dalam akhirat. Faman najaa minhu fama ba'dahu aisar. Siapa-siapa yang dapat melepasi alam kubur dengan baik, nescaya selepas itu lebih mudah baginya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Muhammad kata kalau dekat kubur dia bermasalah, maka selepas itu akan lebih-lebih lagi bermasalah. Nampak? Jadi sama lah juga. Dunia ni dah tua tu, tua sangat. Kita pun tak tahu lah. Kita tak nampak lah, tapi hakikatnya dia dah sampai ke penghujung. Penghujung tak penghujung, Nabi kata macam orang datang rumah kita dan nak balik tengah pakai kasut lah. Itulah keadaan dunia yang sebenar. Bahkan Nabi kata lagi, Nabi kata lam yabqa minha, Nabi kata illa sobabatun ka sobabati al-ina yatasabbuha sahibu. Nabi kata hujung-hujung dunia ini umpama juga air adalah bekas kita, tuan-tuan. Titisan yang terakhir itulah dunia. Tuan-tuan isi air satu baldi, tuan-tuan tuang. Tuan tengok titisan yang terakhir tu. Itulah perumpamaan dunia. Di sisi Allah Ta'ala. Sekarang lah dah hujung lah Nabi kata. Nabi kata umpama air dalam bekas, titisan dia yang terakhir. Dunia ni macam tu lah. Hakikatnya memang dah sampai ke hujung lah. Kemudian kata khutbah ni, khutbah kata lagi, jadi kita kena iktikad dunia ni memang dah akhir zaman dan dia dah sampai kepada penghujung. Walaupun kita, kalau kita dengar lah berapa ceramah tentang akhir zaman, memanglah tanda-tanda yang besar ni banyak lagi dikata-kata perlu muncul lagi. Tapi kita jangan duk rasa selesa. Sebab apa? Sebab hari kiamat ni kita pun tak tahu bila, kan? Baik. Kemudian dia sambung lagi. Dia kata fa innakum muntaqiluna ila darin la zawalala. Dia kata wahai sahabat aku, engkau akan pergi ke suatu alam yang tidak akan selama-lamanya hilang, kekal. Dia kata kita semua ni akan pergi pada satu alam yang kekal abadi. Semua orang akan mati. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Nabi Isa Allah Ta'ala angkat pun satu hari dia akan mati. Betul tak? Matilah tu lah. Kamu akan pergi satu alam, dia kata yang tidak ada kesudahan. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka berpindahlah daripada alam ini dengan bekal yang secukup-cukup. Kita hari Jumaat kan, tu khatib selalu baca. Macam mana? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekal tu ialah takwa. Kena cari bekal lah, kata Allah. Kita akan pergi satu alam dan kita takkan pulang-pulang. Tak balik dah kita. Dah mati tak hidup balik dah. Dah pergi tanah lagi tak balik. Dan kita akan kekal di sana. Maka kata Utbah, bersedia dan bawa sebanyak mana bekal yang kita boleh. Sekarang kata dia kena bawa. Sebab tu kalau kita kaji macam Imam Qurtubi rahimahullah, kita bila orang mati kita kata tak ada lah, tak asal tak ada lah. Kata Imam Qurtubi, dia kata laisal maut bil adamil mahdi. Dia kata bukanlah mati itu tak ada, yang betul-betul tak ada. Fa innama intiqalun min darin, dia kata. Yang min darin tabni ila darin tabuqa. Tapi sebenarnya dia adalah perpindahan daripada satu alam yang fana kepada alam yang kekal. Dulu saya tengok ceramah apa nama Dr. Bakri, mufti wilayah sekarang kan. Dia kata ada satu kata-kata daripada Ali. Ali kata an-nas naimun. Dunia ni perumpamaan Ali ialah kalau manusia ni semua tidur. Fa idza matu intabahu. Bila dia mati, baru dia akan jaga daripada tidur. Kita ni dia kata macam tidur, lalai lah. Tapi bila kita mati, barulah kita akan jaga daripada tidur. Itu kata Ali, kata Dr. Zulkifli Al-Bakri. Nampak? Jadi dia pun sama. Dia kata kita akan berpindah pada satu alam dan kita tak akan pulang-pulang lagi. Maka
Bersedialah dengan bekalan yang kita ada. Macam Nabi tau. Nabi kata pada Ibnu Umar. Lepas tu kita pun kena ingat selalu lah benar. Nabi kata pada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi kata kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abid sabil. Ramai ustaz tu baca hadis. Saya pun banyak kali kita baca. Kat sini pun saya rasa. Nabi kata jadilah di dunia umpama orang yang asing ataupun umpama orang yang melintas jalan. Tuan-tuan nak lintas jalan daripada seberang sini pergi seberang sini, berapa masa tuan-tuan perlukan? Berapa saat je, kan? Nabi kata kun fi dunya, jadilah di dunia umpama engkau melintas jalan daripada seberang sini nak pergi seberang sana. Dan dalam riwayat lain Nabi kata umpama kita musafir, kita berhenti di bawah sebuah pokok untuk berehat, kemudian kita berjalan kembali. Tuan-tuan balik kampung kan, naik highway, jumpa arah, tuan-tuan berhenti arah. Itulah perumpamaan dunia. Sekejap kan. Bahkan dulu saya dah sebut, Nabi sebut dalam satu riwayat, umur kita ni dibandingkan dengan umat terdahulu, Nabi kata umpama satu hari. Betul, saya pernah uraikan. Satu hari je kita, kan? Nabi Nuh AS berdakwah beribu tahun. Umur dia tak tahulah berapa ribu. Umur umat terdahulu kita ni, kalau dapat umur dah 60-70 tahun dah kira panjang lah tu, kan? Pendek lah umur kita ni. Maka kita kena bersedia. Kemudian kata khutbah lagi. Khutbah kata apa? Pertama dia kata dunia ni dah sampai ke hujung. Yang kedua kita akan pergi satu alam dan kita tak akan pulang-pulang. Bersedia dengan bekalan kita. Yang kedua, mana dia kata lagi? Dia kata apa? Dia kata waqad zukira lana, wahai sahabat aku, diberitahu kepada kita. Nabi lah beritahu, kawan lain beritahu. Nabi cakap apa? Diberitahu kepada kita. Dia kata innal hajar yulqa min syafati jahannam la yudrik laha qa'r. Khutbah kata diberitahu kepada kita, batu, sebiji batu yang dibuang daripada tebing jahannam, lalu dia jatuh selama 70 tahun masih belum bertemu dengan dasar. Dalam neraka ni nak cerita, batu ni kalau dibuang daripada tebing neraka, tuan-tuan, 70 tahun tak jumpa dasar lagi, tak sampai lagi bawah. Nak cerita dalam. Dia kata diberitahu kepada kita bahawasanya batu jika dibalik daripada tebing neraka jahanam 70 tahun masih belum berjumpa dengan dasar. Dalam hati orang. Wallahi la tubla'at, dia kata. Dan neraka akan ada isi. Isi dia kita, manusia. Kemudian dia kata lagi, itu neraka kan. Dia kata neraka ni dalam 70 tahun tak sampai lagi dasar dia. Tak sampai lagi, dia kata. Dalam api dia tak ada cerita lah, kan? Panas tak panas Allah Ta'ala alam. Walaupun ada lah beberapa riwayat. Ada disebut dalam satu riwayat tapi dia dhaif. Neraka ni tuan dulu Allah Ta'ala bakar selama 1000 tahun. Tuan-tuan kalau buka Tamim Ulugha Filip dalam Babun Nar, dia ada sebut. Tapi hadis tu daripada Ibn Abbas, dia dhaif sikit lah. Untuk peringatan boleh lah, tapi nak i'tikad tak boleh. Nabi kata neraka ni dibakar 1000 tahun sehingga putih warna. Ukida alanna al-fasanatin hatta ibiyata. Neraka ni bila Allah Ta'ala cerita dulu, Nabi kata dibakar selama 1000 tahun sampai putih warna. Summa ukida alaiha al-fasanatin ukhra hatta ihmarra. Kemudian dibakar pula 1000 tahun sampai dia jadi merah. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun sampai dia jadi hitam. Dan hitam tak hitam tu, dia umpama malam yang gelap gelita. Kan? Tapi dia tak. Tapi banyak lagi lah perkara lain yang disebut. Dan dalam neraka ni tuan-tuan, dia banyak jenis azab. Kalau kita baca Nabi SAW, di samping Jibril buat turun wahyu, kadang-kadang Nabi mimpi. Nabi masa naik Isra' Mi'raj, dikatakan Nabi juga beberapa riwayat ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Nabi diperlihatkan dengan pelbagai azab dalam neraka. Betul?
Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ada juga Nabi ni Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi, tapi tidak melalui wahyu terang-terangan, tapi melalui mimpi. Ada juga Nabi mimpi. Mimpi pasal azab. Nabi ada mimpi. Kan? Macam saya dulu lah, zaman muda dulu kan. Kadang-kadang semayang kita kadang ada problem juga. Ya tak, kita bukan bagus mana pun. Tapi tuan-tuan, bila saya berjumpa dengan hadis, kan, saya jadi jaga sikit semayang daripada sama itu. Satu hadis Nabi kata dia melihat orang yang meninggalkan semayang di baling batu dan pecah kepala. Tuan-tuan pernah dengar hadis? Nabi ni bermimpi ada dua orang malaikat bawa Nabi berjalan. Nabi berjalan di hadis Bukhari daripada Samurah bin Jundub. Hadis ni sahih. Nabi bermimpi, Nabi tidur, ada dua malaikat datang bawa Nabi berjalan. Dan Nabi diperlihatkan satu persatu azab yang Allah timpakan pada orang yang ingkar. Walaupun Muslim. Salah satunya nak tinggal semayang. Nabi dibawa berjalan. Bila Nabi berjalan, tadi ingat ada berhenti kat mana? Ni lencong sikit. Tiba-tiba Nabi lihat ada dua lelaki. Seorang berbaring, seorang berdiri dengan batu di tangannya. Kemudian kerja yang berdiri ni ialah membaling batu kepada kawan dia yang baring sampai pecah kepala. Batu tu bergolek. Dia kata hatta hajar yatadahdam. Batu tu bergolek gitu kan. Kalau dah batu tu bergolek, kepala pun dah hancur, dia ambil lagi batu tu. Dan dia tunggu kepala dia sampai jadi elok balik. Dah elok balik, dia baling lagi, pecah lagi kepala dia. Batu bergolek lagi, pergi ambil lagi. Nabi kata tak berhenti. Begitulah daripada satu balingan kepada satu balingan. Baling satu, pecah kepala pecah. Jadi elok balik, baling lagi. Jadi elok balik, baling lagi. Jadi elok balik, baling lagi. Nabi tanya, mahazan, apa ni? Mahazan rajul. Nabi kata, apa pasal ni? Malaikat kata, intolib. Berjalan lagi. Jalan pula. Nabi tengok macam-macam. Nanti ada satu masa saya beritahu. Dan bila di hujung, Nabi ditunjukkan dengan 7 perkara. Satu perkara yang itulah. Bila dah hujung, Nabi tanya, bagi tahulah aku apa yang aku tengok tadi. Malaikat pun kata, ada pun yang kau tengok, seorang membaling batu, seorang batu dibaling. Ialah orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Tinggal semayang tuan-tuan, batu kepala kita kena baling dengan batu yang satu dah pecah. Tinggal semayang. Nabi kata orang yang tidur sehingga tertinggal solatnya. Kita tahu Zuhur pukul 1, pukul 3 kita tak semayang Zuhur lagi. Tiba-tiba kita tidur. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata haram kita tidur bila dah masuk waktu, terutama bila hujung-hujung. Melainkan jika kita yakin kita boleh bangun, ataupun ada orang yang boleh kejut kita sampai kita tak terlepas semayang. Kita tidur pukul 3, 3:30 dengan keadaan penat. Kau tak ingat boleh semayang? Boleh bangun tak? Tak bangun, tidur terus. Nabi kata alladhi yanamu an salatin maktubah. Orang yang tertidur sehingga tertinggal daripada semayang yang fardu. Tu kalau tertidur tengah semayang tu. Kalau tinggal dengan sengaja, tak tahu. Tidur sampai tinggal semayang. Nabi kata esok-esok kepala dia akan dibaling dengan batu. Kan? Saya dulu pun dulu lah ada masalah juga. Tapi bila teringat hadis ni kan, takut. Lepas tu dulu-dulu kita ingat kita ada pernah tinggal semayang. Saya qadha balik dulu-dulu lah. Kadang-kadang kita pun ada tinggal. Sebab kita tuan-tuan tinggal semayang, kepala kita kena baling dengan batu sampai pecah. Hadis tu sahih riwayat Muslim ataupun Bukhari daripada semua. Ada lagi Nabi berjalan ditunjukkan pulau lautan yang merah. Macam-macam lah. Nanti saya ada masa saya urai satu-satu. Okey tadi itulah tak semayang. Tinggal semayang dengan sengaja walaupun tertidur. Nabi kata kepala akan dibaling dengan batu. Kalau satu lagi tuan-tuan, kita kadang-kadang kalau cakap menyembah laju mulut kita, pung. Kadang-kadang 10 perkataan yang keluar dari mulut kita, satu dah ada yang dusta. Kan? Tak kita orang, saya sendiri pun cakap sedap kan, menyembah. Tapi bila saya tengok hadis ni tuan-tuan, saya akan jaga kata-kata supaya tidak ada bohong walaupun sedikit. Hadis ni juga. Orang cakap bohong ni Nabi kata,
akan ada dua lelaki. Satu lelaki memegang besi, satu lelaki baring. Yang memegang besi, tugas dia ialah mencucuk-cucuk pipi dan kepala orang yang baring. Bila dah hujung, Nabi tanya, dua orang ni siapa? Nabi kata orang yang dicucuk kepala dia. Dengan besi itu ialah orang yang keluar rumah. Dan bila dia bercakap, dia sentiasa dusta. Tadi kita tak semayang, kita dah kena balik kepala dengan batu lah. Ni kita bercakap dusta pula. Banyak bawah 10 benda kita bercakap, ada dusta sikit. Esok tuan-tuan, satu besi masuk ke pipi kanan, satu besi masuk ke pipi kiri, satu besi masuk ikut ubur-ubur. Ketiga-tiga besi itu dia akan tembus di belakang leher. Lepas tu kita cakap kena ingat juga, jangan bagi ada dusta. Cakap bagi clean, bersih. Kalau 10 perkataan, 10 perkataan tu betul ya kalau boleh. Kalau tidak esok kena cucuk. Tak raya kita, takut takut tu. Tapi dalam jaga-jaga tu kadang-kadang kita tercakap juga kadang benda yang kita tak pasti lah. Bukan bohong, tapi kadang tak pasti. Ada juga. Jadi kena jaga-jaga. Benda ni kita duk buat selalu. Lepas tu kadang-kadang orang panggil saya khutbah Jumaat, saya suka baca benda yang bersabit dengan ini supaya kita beringat lah. Nak tinggal semayang dengan kepala aku nak kena baling. Dia sebut neraka-neraka kadang dia tak rasa apa. Dia sebut kepala tu nak baling. Jadi kita rasa ni sikit. Dan suka bercakap bohong ni, esok kepala kita kena cucuk dengan bersifat. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Nak cerita begitulah. Kemudian kata khutbah lagi, khutbah sambung lagi. Khutbah kata apa? Tadi pasal neraka kan? Banyaklah kalau nak sebut. Ulama kalau mengarang satu-satu buku dia akan sebut secara panjang lebar. Ketua Imam Al-Muziri rahimahullah dalam buku Al-Fadail dia sebut banyak yang dia buat mari hadis Nabi pasal neraka. Contoh baca Muntahhabul Hadis banyak. Cuma tak ada uraian. Tak ada uraian. Kemudian dia sebut lagi. Tadi dia sebut pasal syurga. Sebab tu tuan-tuan kita kadang-kadang, sebab tu Nabi kata kalau disebut sesuatu perkara tentang syurga, tentang neraka, kadang-kadang kita pun rasa tak terlepas daripada neraka. Tapi bila sebut tentang syurga, Nabi ni bila cerita pasal syurga, seolah-olah macam orang kafir pun boleh masuk syurga. Nak cerita begitu. Kerana satu kebaikan yang baik kita boleh masuk syurga. Dengan satu kejahatan, walaupun sedikit kadang-kadang boleh melayakkan kita masuk neraka. Begitulah Nabi sebut. Dia sebut lagi. Dia sebut pasal syurga pula. Sikit-sikit lah. Dia kata, وَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مِسْرَعَيْنِ min masari'il jannah. Dia kata masiratu arba'ina sanatan. Tadi dia sebut syurga, neraka satu batu di bawah daripada tepi neraka jatuh. Dia kata 70 tahun tak jumpa dasar dia lagi. Dan dia sebut juga pasal syurga. Dia kata syurga pula antara dua daun pintu syurga, antara satu daun pada satu daun. Dia kata perjalanan ni ialah selama 40 tahun. Syurga ni dia ada pintu, dua daun pintu lah. Antara satu daun kepada satu daun, tuan 40 tahun perjalanan. Besar tak? Itu pintu syurga. Nampak? Bahkan bukan pintu saja. Tuan dalam syurga dia ada sebatang pokok. Ulama kata pokok ni nama dia Tuba. Pasal Nabi ada banyak sebut. Pada riwayat Muslim ada Abu Hurairah, Nabi kata inna fil jannah syajarah. Bukan pintu saja. Di syurga pun ada satu pokok. Nabi kata yasiru rakib fi zilliha la yaqta'uha. Dalam pokok ni ada satu pokok yang mana kalau kita lalu ke bawah dia 40 tahun 100 tahun, Nabi kata la yaqta'uha. Kita tak boleh menghabisi lagi putaran kita. Dan ulama kata pokok ni nama dia pokok tuba. Nampak? Ada banyak lagi lah yang lain. Jadi kata dalam syurga ada nikmat, dalam neraka ada azab. Maka dia kata kita kena bersedia dengan amalan yang kita ada. Kena bersedia. Dua dia sebut. Lepas tu dia sebut lagi. Dia kata apa? Dia kata satu hari laqad ra'aituni wa ana sabi' sab'a. Dia kata ma'a Rasulillah malana ta'am illa waraqu syajar. Dia kata pernah satu hari kita bersama dengan Nabi. Kami 7 orang keluar. Dan kami tak ada makanan melainkan daun-daun kayu yang kami makan. Tuan, sahabat dengan Nabi ni ada pernah makan daun kayu? Daun makan daun.
pasal tak ada makanan. Dan dia kata hatta qarihat ashdaquna, sampai pipi kami ni belah dalam ni luka. Dan dia pula bagi peringatan pula. Dia kata tu zaman dulu lah. Kemudian dia kata hari ni dan kadang-kadang tak ada, dia kata, pakaian yang kita nak pakai. Sampai aku ambil kain serban aku potong dua. Separuh aku pakai, separuh sahabat lain yang pakai. Nak cerita dhaif lah keadaan Nabi dengan sahabat, dengan makanan tak ada, kadang pakaian pun ada masalah. Kemudian dia kata hari ni bama asbaha minna ahadun al-yawm illa asbaha amiran ala misrin minal ansar. Ini dibagi peringatan. Sebab lepas Nabi wafat ni ada sahabat naik. Kemudian lepas tu ada lagi pemerintahan Umayyah, Abbasiyah. Jadi dia bagi peringatan. Dia kata hari ini tidak ada di kalangan kita, melainkan kadang-kadang setiap orang diangkat menjadi ketua di satu-satu negara. Wa inni a'udzu billahi an akuna aziman fi nafsi saghiran indallah. Dia kata aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada aku ni besar di mata aku dan manusia, tapi kecil di sisi Allah. Dia kata kita ni walaupun dah jadi pemimpin, ketua negara, tapi kita kena berlindung dengan Allah Ta'ala supaya kita tak jadi besar di mata manusia, tapi kita kecil di sisi Allah Ta'ala. Yalah bila dah jadi ketua, jadi menteri, jadi pemimpin, kita ni besar lah di mata manusia. Dia kata aku tak nak begitu. Dia aku kecil di mata manusia, tapi aku besar di sisi Tuhan, walaupun aku ketua negara. Ibaratnya begitulah. Kemudian dia kata pasal takhburuna, dia kata dia kata walam takun nubuwatun illa tanasakha. Dia kata hari ni Nabi dah tak ada, dan tak ada kenabian. Nabi dah tak ada, wahyu dah tak ada. Dia kata yang ada hanyalah pemerintah. Takunu aqibatuha, dia kata mulkan fasatakhburun wasatujarribuna al-umara min ba'dina. Dia kata lepas ni Nabi dah tak, Nabi pun dah tak ada, wahyu pun dah tak ada. Yang ada ialah pemerintah-pemerintah, dan kita akan menghadapi mereka selepas ini. Dia bagi peringatan kat kita lah. Jadi boleh? InsyaAllah boleh. Jadi cerita dia tuan-tuan, dunia ni dah akhir zaman. Kita pun akan pergi satu alam yang kita tak tahu bila, kan? Kemudian keadaan neraka macam tu, keadaan syurga macam tu, dan juga keadaan dunia. Bukan kata sekarang, zaman selepas Nabi pun sama. Bila naik pemerintah, maka akan banyak dah berlaku permasalahan. Tahu? Jadi tamu-tamu kita hari ni dah banyak sangat. Kita kata apa? Kita nak banyak sangat masalah ya. Tipu macam-macam. Yang bersaing dengan, yang bersabit dengan pemerintahan. Jadi kita sebenarnya nak kena jaga supaya kita tidak terlibat apakah perkara yang sedemikian. Dan kita kena bersedia. Nak bersedia macam mana? Pertama, akidah kita lah tuan. Keimanan kita, pegangan kita dalam agama. Dan yang paling penting sekali ialah kita punya iman. Dan saya dah sebut panjang lebar pasal itu, kan? Kita kena jaga jangan syirik. Betul-betul ibadah tu dah bagus dah. Macam saya ingat dulu lah Datuk Ismail kamu kata, orang Melayu ni dah bagus dah. Dia kata mayang bagus, baca Quran bagus, ibadah dah bagus, tapi duk percaya bomoh je, kan? Jadi kita pun sama. Kita ahli JK ni suruh orang masjid kalau duk terlibat dengan bomoh lagi, saya kata malu. Jadi kita jangan terlibat. Kita kena jaga. Kadang-kadang pasal apa kita jadi macam tu? Saya pun juga salah seorang pengamal perubatan Islam. Sikit sebanyak kita tahu lah PA orang kita ni, kan? Kadang-kadang orang panggil kita, yang panggil kita kadang-kadang semayang berjemaah pun tak mengenal, kan? Bapak dia panggil kita pergi rumah dia. Rumah dia dekat dengan masjid tu. Saya mengajar kat surau tu dah 2 tahun. Boleh dia bapak dia mengenai kata, inilah Ustaz Hasan yang mengajar kat surau kita. Aku mengajar kat surau ni dah 2 tahun. Boleh bapak dia yang ajak saya berkenai anak dia dengan saya. 50 meter dengan rumah anak dia dengan surau tempat saya mengajar. Dah sah-sah anak dia tu tak pergi surau tempat saya mengajar. Betul? Macam mana kita ni? Dia cerita, Ustaz, isteri saya ni selalu sakit Ustaz. Begitu begini.
Saya mengajar 2 tahun lah, sebelah rumah dia tak pergi pun. Tiba-tiba dia kata bini dia sakit lah, itulah inilah. Kita faham lah. Tapi nak cerita kadang-kadang kita nak kena jaga. Saya masuk rumah tuan-tuan, azimat sajalah rumah dia. Azimat saja. Saya buang, ani buang. Saya kata, abang gantung apa ni? Oh, dia kata ni Ustaz Khatamun Nubuwah tak? Saya kata, kenapa dia gantung ni? Gantung ni jadi macam azimat. Kalau Quran kita tak rasa sangat lah. Pasal ada juga ulama kata harus. Kalau kita baca lah. Kalau tak baca gantung saja dia jadi makruh. Ini gantung tu bukan Quran, bukan zikir. Dikatakan dia ni adalah Khatamun Nubuwah. Kalau Khatamun Nubuwah pun kita dah niat jadi lain, dia buat jadi azimah. Dalam rumah ada, depan bilik ada, depan pintu pun ada. Allah. Dia kata tak boleh lah. Kalau saya suruh dia cabut buat. Tahu? Kadang-kadang orang kita dia tak faham. Tuan-tuan, kita duk pergi jumpa bomo contoh kan. Dia baca apa saya tanya. Dia punya jampi Ustaz. Mana lebih afdal Quran dengan jampi Melayu? Dan tentulah Quran lebih afdal. Silap-silap kita baca Quran lebih pandai daripada dia baca Quran. Tak perlu. Sahabat ni tuan-tuan, sahabat ni kalau kita baca, kita belajar dalam Bukhari, dalam Muslim. Sahabat ni tuan-tuan, bila jumpa orang sakit, dia baca Fatihah. Ada seorang sahabat tuan-tuan, nama dia Ammi Kharijah bin apa nama? At-Tamimi. Dia ni pun sama. Orang sakit jumpa dia. Dia baca apa tuan-tuan? Dia baca Fatihah je. Sebab Fatihah ni sebenarnya syifa. Tuan-tuan buka dalam Musnad Ad-Darimi, hadis Abdul Malik bin Umair, Nabi kata Al-Fatihah syifa min kulli da. Fatihah ni adalah ubat daripada segala penyakit. Tuan-tuan sakit baca Fatihah je lah. Ubat-ubat juga lah, ada sudut ubat-ubatan ni, tapi dia sudut bacaan kita. Fatihah tak perlu cuba bomoh jamin apa tak payah. Baca Fatihah je. Fatihah ni dalam kalamullah, sebesar-besar surah dalam Quran. Sahabat tu tak tahu nak buat apa. Dia kata aku baca Quran, dia pun baca Fatihah. Ada orang sakit di tempat dia baca Fatihah 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali pagi, 3 kali petang. Tiba-tiba orang tu sihat. Ingat sakit nak mati dah. Dan orang tu bagi duit kat dia, upah, jualan. Apa ni jualan dia kata, dia bagi aku duit. Aku tak takut nak terima duit ni. Aku jumpa nak. Ni hadis sahih ni, bukan hadis maudhu', ni hadis riwayat Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, salah satu tak silap saya. Tapi sahih. Ataupun riwayat Ahmad, saya pun lupa. Tapi nak cerita sahih. Dia tiba orang ni sihat, dia kata aku jumpa Nabi, orang dia bagi duit kat aku, boleh ke aku ambil? Nabi kata kul. Nabi kata laqad akalta bi ru'yati haq. Nabi kata ambil duit dia tu pasal kau telah menjampi dia dengan jampi yang hak. Jampi yang betul, maka ambil duit. Nak kata saya baca Fatihah je. Baca Fatihah. Itulah sebaik-baik jampi dalam dunia ni. Dan kalau kita boleh tambah 3 pun lagi bagus. Tentu anak-anak sakit, isteri sakit tuan-tuan, tentu baca Fatihah, baca 3 pun selawat Nabi. Bakal Imam Syafi'i kata boleh kita berzikir. Kau ambil air kau baca subhanallah. Ni sebut oleh Syekh Musa dalam fatwa dia. Imam Syafi'i yang menggalakkan juga kita baca zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cukup. Tak perlu nak jumpa itu dulu. Tak payah. Fatihah tu sendiri. Cuma kita tak yakin lah. Tak yakin. Kita ada air Zam-Zam, kita ada Fatihah, kita ada 3 pun. Sebab tu saya kata, tadi sebut kan, fa inna khairul hadi hadi Muhammad. Sebab amalan Muhammad. Nabi bila sakit Nabi buat apa? Tapi kadang-kadang kita sendiri pun ada juga benda yang penting kita abaikan. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ada amai tak nak tidur, tiup 3 kali kat tangan, 3 kul tuan-tuan sapu kat badan. Tuan-tuan ada buat tak? Kata tak buat tak, apa dah sakit pun. Kata tak buat. Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni memang Nabi lah. 3 kul ni betul-betul dia jaga sampai dia ni sakit tak boleh tiup pada tangan. Aisyah tolong tiup kan. Tak cerita. Kita ni tak buat. Pasal tu dah jadi dulu. 3 kul tak boleh tinggal. Setiap kali lepas solat fardu dan juga sebelum tidur sekurang-kurangnya dibaca pada tangan dan dihembuskan. Hembus dulu, baca Allah, fa'udzu falaq, fa'udzu birabbin nas, sapu. Hembus lagi, baca Allah, fa'udzu falaq, fa'udzu birabbin nas, sapu. Hembus lagi, baca Allah, fa'udzu falaq, fa'udzu birabbin nas, sapu. 3 kali tuan-tuan.
setiap malam. Kita buat tuan-tuan, seminit setengah ya. Paling-paling pun 2 minit atau 3 minit. Tapi kita nak buat rasa beratnya, ya Allah. Saya nak istiqamah benda ni tuan-tuan. Lama. Sekarang ni baru boleh saya buat. Nak tidur saya tak selesa kalau tak baca 3 kut dan ditiup pada tangan. Dan saya rasa ada keajaiban benda. Pasal Nabi, rahsia dia Nabi tak pernah tinggal setelah dia diturunkan. Sampai Nabi sakit, tak boleh gerak dah tangan tuan. Aisyah baca kat Nabi, tiup kat Nabi, sapu pada badan. Kita tak buat lagi tu. Cuba tuan-tuan buat. Saya sendiri mengalami benda ni. Saya dulu ada bisa-bisa kat badan. Bila saya buat, alhamdulillah. Tapi kalau tak sembuh pun tak apa, dia jadi ibadah. Tak apa. Ada kita buat yang tu? Ada buat? Tak pernah buat? Lepas ni buat. Mulai pada hari ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan tidur melainkan tuan-tuan baca 3 kut, ditiup pada tangan sebanyak 3 kali. Baru tuan-tuan tidur. Kuliah minggu lepas saya tanya, buat tak buat? Kalau tak buat, saya cancel kuliah kat sini. Dah ajar muda pun tak nak buat. Tapi betul lah saya kata. Betul, cuba buat. Cuba kita fikir, Nabi tak pernah tinggal. Dan bila kita buat, mana bagus. Amat bagus. Sama jugalah, orang mengadu kat kita, Ustaz, saya ni jiwa tak tenang lah Ustaz. Ni lah Ustaz, ni lah Ustaz. Macam mana nak tenang? Semayang fardu tak semayang, berjemaah. Semayang qiyamul-lail tak qiyamul-lail. Cuba tuan-tuan jaga semayang fardu 5 waktu kalau boleh. Kalau tak boleh 5 waktu, 4 waktu. Kalau boleh 4 waktu, 3 waktu. Berjemaah. Kemudian cuba-cuba buat qiyamul-lail walaupun tidak dapat sepanjang malam. Ambillah seminggu sekali. Bangun pukul 3-4 pagi, tuan-tuan semayang tak payah banyak lah kalau malam pun. Baca semayang 2 rakaat atau 4 rakaat. Ditutup dengan witir. Kemudian tuan-tuan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Banyak. Tuan-tuan akan dapat ketenangan yang betul-betul tenang. Jiwa kita tenang. Waktu tu betul-betul. Nampak? Sebab tu kita kena ingat. Kadang-kadang kita ni, masalah pasal kita ni, memang masalah tu ada lah. Tapi pasal kita menangani dengan cara tak betul, sakit kita juga. Tak? Kalau Nabi ajar betul-betul kita tak buat. Berapa ramai daripada kita boleh keluar rumah baca doa Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Berapa ramai daripada kita yang baca begitu. Padahal Nabi dah kata, kau keluar rumah kau baca begitu, malaikat akan menyeru, dapat bukita wa kufita wa tanaha anka syaitan. Kamu telah dipelihara, kamu telah dicukupkan keadaanmu, dan syaitan memberi jalan padamu. Nabi dah ajar dah. Tapi kita keluar rumah keluar je, tak baca. Mana mudah je. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Tak buat, tertimbullah macam perkara. Nampak? Boleh? Ujung-ujung jadi semangat pula lah. Tadi tak semangat. Jadi itulah sikit sebanyak daripada kita malam ini. Mudah-mudahan adalah manfaat. Boleh? Ada nak tanya? Dia kata pertama kali bagi lama ni. Cakap pasal bomoh tadi. Saya balik home ke raya, ada kebiasaan faham adik-beradik punca daripada seorang ni lalu taksub dengan dan seorang ni dia taksub lah. So sampai antara adik-beradik tak cakap panjangan. So macam mana hukum dia Ustaz baikkan? Hukum apa tu? Hukum satu taksub sangat dengan Oh, jadi ada 2 adik-beradik lah. Orang tua dia sakit, yang ni nak hantar pergi bomoh, yang ni tak mau. Itu masalah berlaku kan? Kita bukan kata bomoh ni orang kata syirik belaka, tidak. Tapi sebagai besarnya begitulah. Tapi kadang-kadang begitulah. Tapi kita guna betul-betul ini lah. Tak payahlah tak bomoh. Kalau yang seorang lagi nak marah, kita beritahu lah betul-betul kata. Kadang-kadang dia tak faham kan? Yalah, orang yang jauh daripada agama memanglah dia tu nampak tu ya, sakit sikit pun, kan? Kita ni yang faham agama kena bagi tahu lah kepada orang tak faham agama. Benda tu besar. Boleh? Jadi kena nasihat, beritahu. Kadang-kadang yalah, kadang-kadang ada yang nak begitu kan? Adik-adik ada 5 orang, 3 orang, 4 orang, kita seorang payah juga. Tapi kita kena beritahu lah. Ada benda ni lah. Orang ni dia tak sama ilmunya.
keimanan dia tak sama, jadi dia mudah ke arah itu. Jadi kita kena bagi tahu, kena nasihat itu. Jadi kita letakkan dulu tu malam ini. Mudah-mudahan sebab tadi tak semangat pasal tak ramai. Ini dah jadi ramai, jadi semangat pula. Kalau ramai macam ni kuliah kan bagus. Ustaz pun jadi, kita pun seronok lah, berkongsi. Ni kalau 6 orang kat depan, kita pun jadi slow. Ya tak? Jadi mudah-mudahan itulah kita sikit sebanyak malam ini. Jadi insyaAllah bulan depan kita akan jumpa dan kita akan sambung lah daripada buku dosa-dosa kita tu untuk tajuk yang seterusnya insyaAllah ta'ala. Boleh? Jadi apa yang baik kata Allah Ta'ala, bertak baik datang ke kita. Qul qawli azab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.